Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu subhanahu wa nasta'hidihi wa nashkuruh wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا شبيه ولا مثيل له ولا ضد ولا ند ولا زوجة ولا ولد له ولا أعضاء ولا هيئة ولا صورة ولا شكل ولا جهة ولا مكان له. كان الله ولا مكان وهو الآن على ما عليه كان. فلا تضربوا لله الأمثال ولله المثل الأعلى. وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وعظيمنا وقائدنا وقرة أعيننا محمدا عبده ورسوله وصفيه وحبيبه وخليله. أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده وتركنا على محجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. فجزاه الله عنا خير ما جزى نبي من أنبيائه. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تقضي بها حاجاتنا وتفرج بها كرباتنا وتكفينا بها شر أعدائنا وسلم عليه وعلى آله سلاما كثيرا. وقد قال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. صدق الله العلي العظيم. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: أيها الناس قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. صدق رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد. Alhamdulillah, tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pertama sekali sama-sama kita mengucapkan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada malam yang berbahagia ini Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan bagi kita untuk sama-sama kita berkumpul dan berhimpun di tempat yang penuh dengan keberkatan ini, tuan-tuan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberkati majlis yang kita adakan pada malam ini, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kefahaman terhadap apa yang kita akan bahaskan insyaallah pada malam ini. Terlebih dahulu saya ingatkan diri saya dan tuan-tuan sekalian agar sama-sama kita ikhlaskan niat lillahi taala. Tuan-tuan mati Allah Subhanahu wa taala, kita semakin hampir masuk kepada tahun hijrah yang baru, yaitu 1435 Hijriah. Dan pada hari ini 23 Zulhijjah, lebih kurang dalam 6 hari lagi kita akan melangkah masuk ke tahun yang baru. Maka kerap kali bila kita berada di akhir tahun, di penghujung tahun, kita dah hampir masuk ke tahun yang baru, maka kita akan ingat kembali kepada satu peristiwa yang besar yang berlaku dalam sejarah Islam, iaitu peristiwa hijratul Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Peristiwa di mana baginda sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam melakukan hijrah, berhijrah dari bumi Makkah Al-Mukarramah ke bumi Madinah Al-Munawwarah dengan perintah daripada Allah Subhanahu wa taala.
Tuan-tuan mati Allah Subhanahu wa taala, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah rasul yang terakhir diutuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka baginda menyuruh manusia kepada mengenal Allah Subhanahu wa taala. Menyuruh manusia kepada mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, meninggalkan penyembahan sesama makhluk, kepada menyembah Allah Subhanahu wa taala semata-mata. Dan acap kali apabila Rasul sallallahu alaihi wasallam memulakan misi dakwah baginda akan pergi bertemu dengan kelompok-kelompok musyrikin Makkah. Lalu baginda akan berkata, ayyuhan nas qulu la ilaha illallah tuflihu. Kata baginda sallallahu alaihi wasallam kepada kelompok-kelompok musyrikin Makkah yang berhimpun di situ, wahai manusia, qulu, hendaklah kalian mengucapkan la ilaha illallah. Hendaklah kalian mengucapkan tidak ada yang berhak disembah dengan sebenarnya melainkan Allah. Tuflihu, nescaya kalian akan beroleh kejayaan. Maka tuan-tuan nanti Allah Subhanahu wa taala begitulah perjuangan Rasul sallallahu alaihi wasallam saban hari. Baginda menyuruh manusia lagi dan lagi supaya beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Maka berimanlah mereka yang dikehendaki oleh mereka hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kufurlah mereka kepada baginda sallallahu alaihi wasallam, kepada mereka yang tidak dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala akan hidayah bagi mereka. Makin lama tuan-tuan, misi dakwah yang dilakukan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam mendapat tentangan yang begitu hebat. Saban hari semakin hebat tentangan daripada golongan musyrikin Makkah, sehinggalah akhirnya berlakunya hijrah yang pertama tuan-tuan, di mana tidak kurang daripada 80 orang sahabat telah pun melakukan hijrah yang pertama dalam sejarah Islam dari kota Makkahul Mukarramah ke Habsyah. Maka tatkala mereka pergi di sana, di antara mereka adalah Ali bin Abi Talib, Uthman bin Affan dan Ja'far bin Abi Talib. Tatkala para sahabat pergi berhijrah di sana tuan-tuan, alhamdulillah mereka mendapatkan perlindungan daripada Ashamatun Najasyi, mendapatkan perlindungan yang baik daripada pemerintah Habsyah pada ketika itu yang namanya Ashamah. Dan tatkala para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in pergi berziarah untuk kali yang pertama dalam sejarah Islam ke Habsyah, mereka bukan hanya melakukan hijrah, bahkan mereka membawa misi dakwah ke Habsyah. Dan alhamdulillah tuan-tuan, Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepada Ashamatun Najasyi. Lalu Ashamatun Najasyi menyahut dakwah para sahabat radhiyallahu anhum. Lalu beliau beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan beriman kepada Rasulnya. Ashamatun Najasyi adalah seorang insan yang beriman kepada Allah beriman kepada Rasulullah dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, namun dia tidak sempat untuk bersemuka dengan baginda sallallahu alaihi wasallam. Beliau hanya sempat menghadiahkan khuf yang diperbuat daripada kulit yang berwarna hitam kepada baginda sallallahu alaihi wasallam, tetapi diri beliau sendiri tidak pernah bertemu dengan baginda sallallahu alaihi wasallam. Maka kalau begitu, Ashamatun Najasyi walaupun dia beriman kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika hayat baginda, namun Ashamatun Najasyi tidak dikatakan sebagai seorang sahabat kerana beliau tidak pernah bertemu dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Setelah lebih kurang 6 atau 7 tahun beliau memeluk Islam, maka Allah Subhanahu wa taala mewafatkan Ashamatun Najasyi. Lalu kewafatan Ashamatun Najasyi ini tuan-tuan diberitakan oleh Jibril alaihi salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam bersama-sama dengan para sahabat melakukan solat jenazah ghaib ke atas Ashamatun Najasyi. Dan para ulama mengatakan bahawasanya Raja Najasyi itu tuan-tuan adalah salah seorang di kalangan wali Allah, kerana berlaku karamah pada beliau di mana pada tiap-tiap malam akan terbit cahaya dari kubur beliau memancar ke atas.
Kata ulama itu merupakan karamah yang Allah Taala kurniakan kepada Ashabatun Najasyi, memperlihatkan betapa istiqamahnya beliau dalam mengamalkan dakwah mengamalkan ajaran baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan mati Allah Subhanahu wa taala, setelah berlakunya hijrah yang pertama itu tuan-tuan, kesakitan yang dilakukan oleh golongan kufar, golongan musyrikin Mekah terhadap umat Islam di kalangan pengikut baginda sallallahu alaihi wasallam di bumi Mekah tersebut tidak berkurang, bahkan makin bertambah kesakitan-kesakitan dan kezaliman-kezaliman yang dilakukan oleh mereka kepada umat Islam. Tuan-tuan mati Allah Subhanahu wa taala, dalam masa yang sama ada di kalangan penduduk Madinah, sebagai contoh dari puak-puak Khazraj datang ke bumi Mekah untuk melaksanakan urusan mereka di sana. Lalu kesempatan itu diambil oleh Rasulullah SAW untuk mendekati golongan Khazraj dan menyuruh mereka kepada beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan beriman kepada baginda. Dan alhamdulillah tuan-tuan, berkat dakwah baginda sallallahu alaihi wasallam tersebut, golongan Khazraj ini menerima dakwah baginda sallallahu alaihi wasallam. Maka tatkala mereka ini kembali semula ke bumi Yathrib, yaitu ke bumi Madinatul Munawwarah, Nabi sallallahu alaihi wasallam telah pun mengutuskan dua orang sahabat baginda, yaitu Abdullah bin Ummi Maktum dan Mus'ab bin Umair, untuk mengajarkan manusia-manusia di Yathrib, untuk mengajarkan manusia di Madinah Al-Quranul Karim. Sehinggalah satu ketiga disebabkan terlalu hebat penentangan golongan kufar, golongan musyrikin Mekah terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akhirnya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam agar melakukan hijrah untuk kali yang kedua, yaitu hijrah dari bumi Makkahul Mukarramah ke Madinatul Munawwarah. Jadi tuan-tuan mati Allah Subhanahu wa taala, baginda sallallahu alaihi wasallam adalah seorang insan yang dilahirkan di bumi Mekah, dan baginda begitu mencintai dan mengasihi bumi Mekah. Pun begitu tuan-tuan, tatkala datangnya perintah daripada Allah Subhanahu wa taala supaya baginda sallallahu alaihi wasallam meninggalkan bumi Mekah, berhijrah ke Madinah, walaupun rasa cinta dan kasih beliau begitu baginda terhadap bumi Mekah itu begitu menebal, namun disebabkan perintah Allah Subhanahu wa taala, Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan rela hatinya, dengan redanya, baginda meninggalkan bumi Mekah menuju ke Madinah. Tuan-tuan Allah Subhanahu wa taala, dalam menanggapi kisah ini tuan-tuan, kisah hijrahnya Rasul sallallahu alaihi wasallam dari Mekah ke Madinah, janganlah kita melihat bahawa hijrah Rasul sallallahu alaihi wasallam dari Mekah ke Madinah adalah kerana baginda sallallahu alaihi wasallam takut melarikan diri daripada ancaman-ancaman golongan kufar yang berada di Mekah. Tidak tuan-tuan. Dan bukanlah hijrah Rasul sallallahu alaihi wasallam dari Mekah ke Madinah itu adalah kerana baginda cintakan kepada syuhrah wal jah was sultan. Bukanlah baginda sallallahu alaihi wasallam berhijrah dari Mekah ke Madinah adalah semata-mata cintakan kemasyhuran, cintakan pangkat dan sebagainya. Tidak. Tetapi kata para ulama, hijratul rasul min Makkah ila al-Madinah tanfizan li amrillah. Hijrahnya Rasul sallallahu alaihi wasallam dari Mekah ke Madinah adalah semata-mata tanfiz, melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan mati Allah Subhanahu wa taala, diceritakan oleh para ulama ketika mana mereka menggambarkan begitu hebatnya penentangan golongan kufar terhadap Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mereka sentiasa mencari peluang untuk menyingkirkan Rasul sallallahu alaihi wasallam dan memberhentikan usaha dakwah yang dilakukan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam, sehingga satu tahap di mana tuan-tuan, sampai satu tahap di mana mereka menggunakan Abu Talib. Abu Talib inilah seorang insan yang begitu
begitu rapat dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam dan insan yang bertanggungjawab membesarkan Rasul sallallahu alaihi wasallam setelah kewafatan datuk baginda yaitu Abdul Muttalib. Jadi Abu Talib ini tuan-tuan adalah seorang insan yang golongan di kalangan pemuka Quraisy. Ketika itu yang disegani oleh golongan Quraisy. Dan mereka tahu golongan kafir Quraisy ini, mereka tahu hubungan Abu Talib dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, rapatnya hubungan mereka berdua. Lalu mereka berkata kepada mereka memberikan peringatan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam menerusi Abu Talib. Kata Abu Talib datang kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan membawa pesanan golongan kufar. Kata beliau, in kunta turidu bima ji'ta bihi malan jama'na laka min amwalina hatta takuna aktharana malan wa in kunta turidu mulkan malaknahu iyyahu. Jadi kata Abu Talib membawa pesanan di kalangan daripada golongan kafir Quraisy, kalaulah engkau wahai Muhammad nakkan pangkat, maka nescaya kami akan jadikan kamu ketua bagi kami semua. Dan kalaulah engkau nakkan harta, maka nescaya kami akan kumpulkan semua harta kami dan kami akan berikan kepada kamu sehingga kamu akan menjadi orang yang paling kaya di kalangan kami. Tetapi satu permintaan kami, hendaklah engkau meninggalkan usaha dakwah yang telah engkau lakukan tersebut. Allahu Akbar. Nabi Muhammad SAW seperti mana yang kita kenali tuan-tuan, baginda adalah seorang utusan yang begitu taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Langsung tidak ada dalam hati baginda ini cinta kepada dunia. Langsung tidak ada dalam hati baginda ini cinta kepada harta, kelazatan dan kemewahan dunia, tidak sama sekali. Lalu kata baginda sallallahu alaihi wasallam dengan tegas kepada Abu Talib, wallahi ya am, law wada'u asy-syamsa fi yamini wal qamara fi yasari ala an atruka hadzal amra ma taraktuhu hatta yuzhirahu Allah subhanahu wa ta'ala au ahlika dunah. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, demi Allah wahai bapa saudaraku, sekiranya mereka meletakkan matahari di tangan kananku dan mereka meletakkan bulan di tangan kiriku untuk aku tinggalkan usaha dakwah yang telah kulakukan ini, ma taraktuhu, nescaya sekali-kali tidak sekali-kali aku akan meninggalkan usaha dakwah tersebut. Sehinggalah Allah Subhanahu wa taala memberikan kejayaan kepada dakwah yang kulakukan ataupun aku mati tatkala melaksanakan dakwah tersebut. Lihatlah tuan-tuan bagaimana baginda sallallahu alaihi wasallam begitu istiqamah dalam melakukan dakwah terhadap Allah, menyuruh manusia kepada Allah Subhanahu wa taala. Langsung tidak gentar kepada ancaman-ancaman yang dilakukan oleh golongan kafir musyrikin Makkah kepada baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan baginda terus ke depan lagi dan lagi melakukan dakwah, menyuruh manusia kepada mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Lalu tuan-tuan, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengkhabarkan kepada golongan para sahabat agar mereka semua meninggalkan bumi Makkah dan berhijrah ke Madinah. Salah seorang dari kalangan para sahabat yang telah melakukan hijrah tuan-tuan adalah Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu. Sayyidina Umar ni tuan-tuan, subhanallah, beliau adalah seorang insan yang hati kering tuan-tuan. Seorang insan yang sangat-sangat bengis. Tuan-tuan berarti Allah Subhanahu wa taala bagaimana kalau kita lihat kembali kisah bagaimana Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu mulai Islam. Satu ketika baginda sallallahu alaihi wasallam ketika itu berada bersama dengan para sahabat di dalam rumah, sedang menyampaikan dakwah kepada golongan para sahabat. Kemudian datang di kalangan para sahabat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, mereka berkata kepada Rasulullah, ya Rasulullah, sesungguhnya Umar dalam perjalanan untuk sampai ke rumah kita ni wahai Rasulullah. Ketika itu Umar masih lagi belum meluk Islam. Jadi mereka para sahabat yang lain dah bimbang, dah risau tuan-tuan, kerana mereka kenal siapakah Umar. Umar ni kalau dia bercakap dia pasti akan buat. Dan mereka tahu ketika itu Umar dalam keadaan masih lagi di kalangan orang-orang kafir, masih lagi belum meluk Islam.
dan mereka bimbang keselamatan baginda sallallahu alaihi wasallam. Kemudian tak lama lepas itu tuan-tuan, bunyi ketukan pintu. Ada orang yang sedang mengetuk pintu dari luar. Lalu mereka berkata kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, Umar telah pun sampai." Rasulullah ketika itu tuan-tuan tidak memperlihatkan ketakutan baginda. Baginda langsung tak takut. Langsung tak gentar dengan Umar. Lalu kata Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada para sahabat ketika itu, "Bukakan pintu." Maka dibukakan pintu tuan-tuan. Ternyata Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu sedang berdiri dengan begitu tegap sekali di muka pintu. Akhirnya Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu melangkah masuk ke dalam rumah tersebut, lalu terus menuju kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, sedangkan Rasul ketika itu tetap berada di tempat beliau. Lalu baginda sallallahu alaihi wasallam bangun, terus Rasulullah memegang baju Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu, lalu diangkat begitu tuan-tuan. Lalu kata Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada Umar, "Sekarang telah tiba masanya untuk kamu memeluk Islam, wahai Umar." Allahu akbar. Lihat betapa beraninya Rasul sallallahu alaihi wasallam tatkala berhadapan dengan Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu. Sayyidina Umar tuan-tuan, apabila Rasulullah melakukan sedemikian, memegang erat bajunya tersebut lalu diangkat ke atas, cair hati Umar tatkala mendengar suara Rasul sallallahu alaihi wasallam. Lalu ketika itu juga tuan-tuan, di hadapan Rasul sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan, "Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu annaka Muhammadan 'abduka wa rasuluh." Aku bersaksi bahawa tidak ada yang berhak disembah dengan sebenarnya melainkan Allah, dan aku bersaksi bahawasanya engkau wahai Muhammad merupakan nabi dan utusan Allah. Lalu Umar meluk Islam ketika itu tuan-tuan. Jadi di antara para sahabat yang melakukan hijrah dari Mekah ke Madinah adalah Umar. Dan Umar ni tuan-tuan, kalaulah para sahabat yang lain mereka meninggalkan bumi Mekah melakukan hijrah dalam keadaan senyap-senyap, dalam keadaan berselindung, mereka keluar pada waktu malam tatkala golongan kafir Quraisy berada dalam rumah-rumah mereka. Tetapi Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu memulakan hijrah beliau meninggalkan kota Mekah menuju ke Madinah pada siang-siang hari tuan-tuan. Bahkan sebelum beliau meninggalkan Mekah, beliau pergi ke Darun Nadwah. Darun Nadwah ini adalah satu tempat berhimpunnya golongan kafir Quraisy. Mereka berhimpun di situ, bersembang bersama-sama dengan mereka. Lalu di situlah Sayyidina Umar pergi, dan Sayyidina Umar menghunuskan pedangnya. Lalu beliau berkata, "Ya ma'syara Quraisy, man arada minkum an tufsala ra'suhu aw tathkalahu ummuhu aw tatarammala imra'atuhu aw yuyattama waladuhu aw tadhhaba nafsuhu falyattabi'ni wara'a hadzal wadi fa inni muhajirun ila Yathrib." Kata beliau, "Wahai sekalian orang-orang Quraisy, barang siapa yang ingin kepalanya dipancung, dan barang siapa yang nak ibunya menjadi seorang balu, dan barang siapa yang nak istrinya menjadi seorang janda, dan anaknya menjadi yatim atau dirinya dibunuh, maka ikutlah aku, silakan ikut aku di belakang wadi ini, kerana sesungguhnya aku akan berhijrah dari kota Mekah menuju ke Madinah." Beliau dengan begitu berani sekali mencabar golongan Quraisy tuan-tuan untuk menghalang beliau daripada melakukan hijrah. Namun tuan-tuan mati Allah Subhanahu wa taala, "Fama tajarra'a ahadun minhum ay yahula dunahu wa dunal hijrah." Kata para ulama, tidak ada seorang pun di kalangan kafir Quraisy ketika itu yang berani untuk menahan dan menghalang beliau daripada melakukan hijrah meninggalkan kota Mekah menuju ke Madinah. Allahu akbar. Dan diriwayatkan juga tuan-tuan, Sayyidina Umar ketika berhijrah pada siang hari tersebut, beliau berhijrah turut membawa sama-sama dengan beliau 40 orang sahabat yang lain di kalangan du'afa, di kalangan golongan-golongan yang lemah, untuk berhijrah bersama-sama dengan beliau menuju ke Madinah. Tuan-tuan mati Allah Subhanahu wa taala, hijrahnya Sayyidina Umar
berlaku 7 hari sebelum hijrahnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian sampailah saat di mana golongan kafir Quraisy, mereka dah begitu teruk sekali, mereka berkumpul di Darun Nadwah, dan mereka merancang untuk membunuh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka tuan-tuan mati Allah Subhanahu wa taala, mereka merancang bahawa setiap kabilah yang berada di Mekah itu menghantar seorang lelaki yang gagah di kalangan mereka. Setiap kabilah menghantar wakil seorang lelaki yang gagah, yang mana mereka semua akan bersama-sama menangkap Rasul sallallahu alaihi wasallam dan akan dipukul baginda serentak sehingga baginda mati. Itu adalah perancangan mereka, tuan-tuan. Lalu Jibril alaihissalam sampai datang kepada baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada malam tersebut. Maka Jibril memberitahu kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam tentang rancangan jahat yang telah mereka lakukan. Lalu pada malam tersebut Jibril alaihissalam memerintahkan Rasul supaya tidak bermalam di tempat tidur baginda. Bahkan hendaklah baginda memulakan hijrah pada malam itu juga. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika itu berada di rumah baginda bersama-sama dengan baginda Sayyidina Ali karramallahu wajhahu radhiyallahu anhu. Maka Rasulullah berkata kepada Sayyidina Ali, "Wahai Ali, tidurlah di tempatku." Maka Sayyidina Ali, tuan-tuan, tatkala diminta oleh Rasulullah agar tidur di tempat baginda, beliau patuh kepada arahan baginda, langsung tak membantah, terus tidur di tempat baginda, dan beliau menggunakan selimut baginda sallallahu alaihi wasallam menutup jasad beliau. Lalu Rasul sallallahu alaihi wasallam keluar ke muka pintu, dan ketika itu diceritakan oleh para ulama, rumah Rasul sallallahu alaihi wasallam telah pun dikepung oleh golongan kufar. Mereka menanti-nanti saat Rasulullah keluar dari rumah tersebut kerana mereka nak menangkap Rasulullah dan ingin membunuh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah ketika keluar di muka pintu, baginda mengambil segenggam tanah, lalu baginda membacakan sepotong ayat daripada surah Yasin. Lalu baginda berjalan di hadapan mereka, dan baginda menaburkan pasir-pasir tadi di atas kepala-kepala mereka. Dan ketika itu berlaku mukjizat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, di mana walaupun Rasulullah berjalan secara terang-terangan di hadapan mereka, namun tidak ada seorang pun di kalangan mereka yang melihat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Subhanallahil azim. Allah Subhanahu wa taala menutup pandangan mereka daripada melihat jasad Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan mati Allah Subhanahu wa taala, lalu baginda pun terus pergi ke rumah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, dan Rasulullah berkata kepada Abu Bakar, "Wahai Abu Bakar, aku akan melakukan hijrah pada malam ini. Aku akan memulakan perjalanan dari Mekah ke Madinah." Maka Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu meminta izin kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, boleh tak kalau sekiranya aku menemanimu dalam hijrahmu dari Mekah ke Madinah?" Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam berikan keizinan kepada Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Lalu tuan-tuan mati Allah Subhanahu wa taala, mereka pun menuju ke keluar daripada bumi Mekah. Dan keesokan harinya, tuan-tuan, golongan kafir Quraisy ini yang pada malam tersebut berkawal di sekeliling rumah Rasulullah, terjaga. Dan mereka melihat ketika itu telah pun cerah, ketika matahari telah pun naik. Mereka berpandangan sesama sendiri, maka ketika itu tahulah mereka bahawasanya mereka telah pun tertidur, dan mereka gagal menangkap Rasul sallallahu alaihi wasallam pada malam tersebut. Maka tuan-tuan mati Allah Subhanahu wa taala, sedangkan pada ketika itu, tuan-tuan, Rasul sallallahu alaihi wasallam telah pun memulakan hijrah baginda. Lalu heboh di Mekah ketika itu bahawa Rasulullah telah pun meninggalkan Mekah. Lalu golongan kafir Quraisy ketika itu bermusyawarah, lalu mereka membuat keputusan bahawa barang siapa yang berjaya menangkap Rasul sallallahu alaihi wasallam, membawa jasad Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada mereka, tak kira sama ada dalam keadaan hidup ataupun mati, maka mereka akan dikurniakan 100 ekor unta. Allahu akbar. Itu satu ganjaran yang besar, tuan-tuan.
Maka berlumba-lumbalah golongan kafir Quraisy ketika itu menjejaki baginda sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan Rasulullah ketika itu telah pun meninggalkan bumi Mekah. Nonton mati Allah Subhanahu wa taala, baginda akhirnya sampai di Gua Thaur. Gua Thaur, yang mana gua tersebut tuan-tuan adalah gua yang sempit, yang hanya boleh memuatkan 2 orang saja. Lalu dalam perjalanan ke gua tersebut tuan-tuan, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, beliau begitu mengasihi baginda sallallahu alaihi wasallam, dan dalam masa yang sama bimbang dengan keselamatan baginda sallallahu alaihi wasallam, beliau kadang-kala berada di hadapan Rasulullah, dan kadang-kala beliau berada di belakang Rasulullah, kadang-kala beliau berada di kanan Rasulullah, dan kadang-kala beliau berada di kiri Rasulullah, sehingga kan Rasulullah akhirnya berkata kepada Abu Bakar, "Wahai Abu Bakar, kenapa dengan kau ni?" Maka kata Abu Bakar, wahai Rasulullah, sesungguhnya aku bimbang dengan keselamatanmu. Tatkala aku berada di hadapanmu, maka terlintas dalam fikiranku, boleh jadi musuh akan datang dari arah belakangmu. Maka aku pun pergi ke arah belakang. Dan bila aku berada di arah belakangmu, aku terlintas pula dalam fikiranku, boleh jadi musuh akan datang dari arah kananmu. Maka aku pun pergi ke arah kananmu. Maka begitulah tuan-tuan, begitu cinta dan kasihnya golongan para sahabat, cinta dan kasihnya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan mati Allah Subhanahu wa taala, sehinggalah mereka sampai ke Gua Thaur. Rasulullah ingin bermalam di gua tersebut. Maka kata Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, "Ya Rasulullah, biar aku terlebih dahulu yang masuk ke dalam gua ini." Lalu bila Abu Bakar masuk ke dalam gua tersebut, untuk melihat keselamatan gua tersebut, beliau dapati ada banyak lubang di situ. Lalu beliau menggunakan baju yang dipakai oleh beliau, dikoyak-koyaknya baju tersebut, lalu perca-perca kain itu disumbatkan ke dalam lubang-lubang yang berada di dalam gua tersebut, kerana bimbangkan keselamatan baginda sallallahu alaihi wasallam. Setelah itu barulah diberikan keizinan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk masuk ke dalam gua. Tuan-tuan mati Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala mengasihi baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah seafdal makhluk yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala begitu mengasihi dan meridai baginda sallallahu alaihi wasallam, dan Allah Subhanahu wa taala mempertahankan nabinya tersebut. Lalu Allah Subhanahu wa taala mengutuskan ankabut, mengutuskan labah-labah betina untuk membuat sarang di muka pintu gua tersebut. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengutuskan pula seekor burung merpati, lalu membuat sarang di muka pintu di pintu gua tersebut, dan bertelur pula di situ, mengeramkan telurnya. Dan dalam masa yang sama Allah Subhanahu wa taala menumbuhkan tumbuh-tumbuhan di hadapan pintu gua tersebut. Lalu dari luar tuan-tuan dilihat seolah-olah tidak ada orang yang berada di luar gua tersebut. Kalau mereka melihat kepada fizikal gua tersebut, mereka tak akan menyangka bahawa ada orang di dalamnya. Setelah berlalunya 2 hari atau 3 hari begitu, golongan kafir Quraisy datang menjejaki Rasul sallallahu alaihi wasallam sehingga hampir kepada gua tersebut. Lalu ketika itu diriwayatkan ada 2 orang di kalangan kafir Quraisy yang sampai berhampiran dengan gua tersebut. Yang satu berkata kepada yang satu lagi, katanya, boleh jadi Muhammad berada dalam gua ini. Dan seorang lagi kata, tidak, aku rasa tak mungkin Muhammad berada dalam gua ini, kerana melihat pada gua ini ada di hadapannya itu, di depan pintu gua ada sarang labah-labah, dan ada pula burung merpati yang sedang mengeramkan telurnya, dan tumbuh-tumbuhan yang tak terusik yang tumbuh di hadapan muka pintu muka gua tersebut. Ini tuan-tuan mati Allah Subhanahu wa taala. Lalu apabila mereka melihat keadaan gua tersebut, maka mereka berpatah balik, tak jadi untuk pergi ke situ tuan-tuan. Tatkala mereka berdua berhampiran dengan gua tersebut, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu melihat mereka. Kata Sayyidina Abu Bakar kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, kalaulah salah seorang di kalangan mereka menundukkan pandangan mereka sehingga ke paras lutut, maka sudah tentu mereka akan melihat kita, wahai Rasulullah." Subhanallahil azim.
Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu dalam keadaan cemas ketika itu, bimbang, takut golongan kafir Quraisy mengetahui keberadaan dan kewujudan Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam gua tersebut. Maka di saat itulah kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, la tahzan innallaha ma'ana. Wahai Abu Bakar, janganlah engkau bersedih, jangan kau bimbang, karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala pasti akan menjaga kita. Allahu akbar. Jadi tuan-tuan mati Allah Subhanahu wa taala, kata para ulama, la tahzan innallaha ma'ana. Innallaha ma'ana bukan maksud Allah taala bersama-sama dengan kita secara fizikal, tidak. Tetapi maksud daripada ayat tersebut, innallaha ma'ana ay innallaha hafizun bina. Allah Subhanahu wa taala menjaga kita. Allah Subhanahu wa taala menjaga kita. Bukan maksud Allah taala bersama-sama dengan kita secara fizikal, tidak. Kerana Allah Subhanahu wa taala seperti mana yang telah kita pelajari sebelum ini, Allah Subhanahu wa taala tak sama dengan makhluknya. Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan cahaya, namun Allah Subhanahu wa taala tidak sama dengan cahaya. Allah Subhanahu wa taala menciptakan kegelapan, namun Allah Subhanahu wa taala tidak sama dengan kegelapan. Allah Subhanahu wa taala menciptakan perkara yang besar, namun Allah Subhanahu wa taala tidak sama dengan perkara yang besar. Allah Subhanahu wa taala menciptakan perkara yang kecil, namun Allah Subhanahu wa taala tidak sama dengan perkara yang kecil. Allah Subhanahu wa taala tidak bertempat, tidak di satu tempat dan tidak berada di mana-mana tempat. Kerana bertempat itu sifat makhluk. Allah Subhanahu wa taala bukan duduk di atas arasy, bukan di langit, bukan di bumi, dan bukan berada di mana-mana. Kerana bertempat itu sifat makhluk. Maka ayat innallaha ma'ana bukan maknanya Allah taala berada bersama-sama dengan Rasulullah secara fizikal, tidak. Tetapi maksud daripada ayat tersebut adalah Allah Subhanahu wa taala pasti menjaga kita, wahai Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Jadi tuan-tuan mati Allah Subhanahu wa taala, ini merupakan akidah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bertepatan dengan ayat Al-Qur'an ayat yang ke-11 dari surah Asy-Syura. Allah Subhanahu wa taala berfirman, laisa kamitslihi syai' wa huwas samiul basir. Tidak ada sesuatu pun yang sepertinya dan dia Maha mendengar lagi Maha melihat. Maka Allah Subhanahu wa taala tidak sama dengan makhluknya. Jadi tuan-tuan mati Allah Subhanahu wa taala, maka begitulah bagaimana kisahnya hijrah Rasul sallallahu alaihi wasallam bersama-sama dengan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala mempertahankan dan memelihara nabinya, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, daripada ancaman golongan kafir, golongan musyrikin Makkah. Jadi tuan-tuan mati Allah Subhanahu wa taala, kisah hijrah ini panjang. Kita beri laluan sebentar untuk azan. Jadi tuan-tuan mati Allah Subhanahu wa taala, begitulah sejuzuk daripada kisah hijratul Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Maka ada beberapa perkara penting yang perlu diberikan perhatian dalam kisah hijrah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yaitu yang pertama, as-sabru ala syada'id wal balaya. Yaitu hendaklah kita bersabar di atas kesusahan dan kesulitan yang menimpa hidup kita, tuan-tuan. Bagaimana susahnya kita, walau begitu hebat manusia yang memusuhi kita, menyakiti kita, tuan-tuan, maka hendaklah kita bersabar. Lihat kepada akhlak baginda sallallahu alaihi wasallam. Baginda tetap melakukan usaha dakwah, istiqamah dalam melakukan usaha dakwah, walaupun baginda dibenci, dicerca, dicela, diuji dengan pelbagai jenis kesakitan yang dilakukan oleh golongan kufar Quraisy pada ketika itu. Namun baginda tetap bersabar, dan alhamdulillah dengan berkat kesabaran baginda sallallahu alaihi wasallam, Allah Subhanahu wa taala mengurniakan kejayaan yang begitu besar pada dakwah baginda sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan yang kedua, ats-tsabatu 'alal haqqi. Hendaklah kita istiqamah dalam memperjuangkan kebenaran. Maka kerana tuan-tuan memperjuangkan kebenaran itu, ia adalah perjuangan yang telah dilakukan oleh golongan para anbiya. Kebenaran yang dibawa oleh mereka semua adalah kebenaran Islam yang disampaikan kepada umat manusia. Yang mana Islam tersebut memberi petunjuk dan memberi hidayah kepada seluruh manusia, tuan-tuan. Maka hendaklah kita tetap di atas kebenaran yang menjadi pegangan kita. Kerana tetap di atas pegangan tersebut, tuan-tuan, ia akan mendatangkan keberkatan dalam hidup kita. Kemudian tuan-tuan, satu lagi perkara yang penting yang perlu di-highlightkan di sini,
adalah hijrahnya Rasul sallallahu alaihi wasallam meninggalkan bumi Mekah menuju ke Madinah adalah semata-mata melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Bukan kerana baginda melarikan diri daripada ancaman-ancaman golongan kufar, tidak. Bukan kerana baginda nakkan pangkat dan kemasyhuran, tidak. Bukan kerana baginda melarikan diri daripada kesakitan dan kezaliman yang dilakukan oleh golongan kufar. Tapi ketahuilah bahawa baginda sallallahu alaihi wasallam adalah seorang battal, seorang panglima, seorang pahlawan yang sangat-sangat gagah dan berani dalam mempertahankan Islam. Baginda tak pernah rasa gentar, tak pernah rasa takut dengan ancaman-ancaman yang dilakukan oleh golongan kufar terhadap baginda sallallahu alaihi wasallam. Jadi tuan-tuan mati Allah Subhanahu wa taala, itulah beberapa perkara yang dapat saya kongsikan pada malam ini. Dan insya-Allah kita akan mulakan pembacaan kitab kita semula pada pertemuan yang akan datang. Pada malam ini saya khususkan perbahasan pada malam ini tentang hijratul Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk memperingati hijrah Rasul sallallahu alaihi wasallam, memandangkan kita semakin dekat dengan tahun hijrah yang baru. Jadi kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan dengan keberkatan majlis ilmu yang kita adakan pada malam ini, Allah Subhanahu wa taala murahkan rezeki kita. Allah Subhanahu wa taala permudahkan urusan kita. Allah Subhanahu wa taala mengampunkan dosa-dosa yang telah kita lakukan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala matikan kita semua dalam iman, dan Allah Subhanahu wa taala memberikan kesembuhan terhadap penyakit-penyakit yang kita alami. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menghimpunkan kita semua dalam syurga Firdaus seperti mana Allah Subhanahu wa taala menghimpunkan kita pada malam ini. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu fikum wa ahsanallahu alaikum wa jazakumullahu khairan katsira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tahlil 3 kali dan selawat 3 kali. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. رحمكم الله.